Hai semua, Assalamualaikum. Kali ni Cik Nam nak share resepi makaroni bakar cheese leleh yang sesuai sangat untuk buat jualan. Sama ada yang dah masak ataupun dijual dalam bentuk frozen food. Resepi ni tak sama macam resepi mac and cheese yang bersos putih tu, tapi seakan-akan sama dengan resepi lasagna sebenarnya. Cik Nam buat ikut cita rasa sendiri. Sebab apa? Sebab kita yang buat dia kan. Kalau lasagna, kita lapis berselang-seli. Untuk makaroni versi bakar ni, senang aja. Mula-mula perlu sediakan gravy ataupun sos ala bolognese dengan daging ataupun ayam ikut selera. Kemudian gaul aja semua gravy tu dengan makaroni rebus dan atas sekali barulah dituang dengan sos putih ataupun bechamel sauce. Sebelum ditabur dengan serbuk cheese parmesan, parutan cheese mozzarella, serbuk herba parsley dan juga sedikit hiasan capsicum ke atas. Rasa pula memang sangat premium. Kalau mak-mak yang busy, elok simpan sebagai frozen. Bila nak makan, boleh keluarkan untuk defrost dan bakar je. Kalau makan panas-panas ni, memang terbaik. Okey, mula-mula sekali, bawang Holland potong ambil separuh. Cik Nur nak potong dadu je bawang ni. Kalau tak ada bawang Holland, boleh guna bawang merah yang besar tu ataupun dipanggil bawang bombay. Bawang putih, hiris nipis dan cincang halus. Okey, sayur pula, Cik Nom suka letak carrot dalam kuah ataupun gravy bolognese. Selain untuk rasa manis-manis carrot tu, untuk tekstur juga. Kupas kulit dan potong dadu kecil. Cik Nom guna semua satu batang ni sebab kecil je carrotnya. Kalau besar guna separuh dah cukup. Potong dadu agak sama besar sebab nanti semua akan masak sekata. Capsicum pun memang sayur wajib yang memang Cik Nom akan letak. Nak guna merah ke, yang hijau ke, yang kuning ke, mana-mana pun boleh. Potong kecil capsicum. Agak-agak macam ni lah ya. Lagi separuh ni, Cik Nom akan potong memanjang untuk hiasan. Sebenarnya 1/4 ataupun suku pun dah cukup untuk hiasan. Ni macam terlebih pula. Next, 1 biji tomato yang dah masak merah macam ni. Potong dadu besar. Masam sikitlah tomato yang biasa ni. Kalau nak lebih manis, boleh guna cherry tomato dalam 8 hingga 10 biji macam tu. Tomato ni pun selain rasa, kita tambah lebih kepada untuk tekstur kuah tu nanti. Cendawan butang, yang ni jenis brown button mushroom. Memang sedap sangat kalau tambah cendawan. Cendawan ni pun Cik Nom dah bersihkan, lap-lap je sikit dan dah potong bahagian pangkal bawah tu. Hiris cendawan sederhana nipis. Jangan terlalu nipis sebab nanti tak rasa tekstur cendawan tu bila kita makan. Untuk sesiapa yang vegetarian, boleh lebihkan cendawan banyak-banyak ataupun campur berbagai jenis cendawan. Daging kisar, ni anggaran dalam 200 hingga 250 gram rasanya sebab Cik Nom lupa nak timbang. Kalau nak ganti ayam kisar pun boleh sebab ada daging burger, Cik Nom tambah sekeping. Jadi untuk daging ni, kita boleh tambah apa-apa jenis yang kita suka. Daging ke, ayam ke, nak letak daging burger semuanya pun boleh. Cincang halus daging burger. Makaroni ataupun elbow pasta, Cik Nom guna anggaran 3 cawan yang kering, sukat yang sebelum rebus. Cik Nom akan rebus dekat dapur belakang dengan air mendidih dan garam sampai agak lembut. Atau masa rebus tu boleh tengok ya dekat paket pasta yang kita beli. Bahan-bahan dah siap. Sekarang boleh masak kuah. Panaskan minyak zaitun. Ni olive oil yang biasa, bukan extra virgin. Lebih sesuai guna bukan extra virgin kalau nak masak tumis-tumis. Bila minyak dah agak panas, tumis bawang yang didadu. Kacau sampai bawang tu lembut, layu dan jadi jernih lutsina je. Barulah manis rasa nanti. Sekarang, masukkan bawang putih cincang. Lambat sikit masuk sebab bawang putih ni cepat masak dan cepat hangus.
Bila dah naik bau bawang putih, masuk daging cincang dan daging burger. Serbuk black pepper untuk lebih sedapkan rasa daging. Bila air daging dah hampir kering, masukkan carrot sebab Cik Nom nak carrot ni betul-betul lembut bila dah siap masak. Sebab tu letak awal. Masuk pula ketulan tomato dan hirisan capsicum. Satu lagi, untuk sesiapa yang vegetarian tu, boleh masukkan sayur zucchini ataupun courgette. Sedap juga tu. Kacau sekejap dan Cik Nom tutup agak 5 minit untuk biar sayur tu semua masak lembut dan sedikit hancur. Okey, ni tomato puri yang Cik Nom dah frozenkan dalam pack kecil supaya lebih tahan lama bila simpan. Agak dalam 1/4 cawan lah ni. Kacau sekali dengan bahan tumis. Dan untuk versi kali ni, Cik Nom nak tunjuk cara yang mudah je. Kita guna sos pasta segera 1 tin. Jenama apa pun tak kisah. Ni Cik Nom kocak tin dengan air rebusan pasta sikit. Kacau sampai semua bahan lembut dan bergaul sekata. Kalau ada Italian herbs ataupun oregano ke, boleh masuk sikit. Kalau tak ada, boleh skip je. Untuk perasa, cube ayam, setengah cube ayam dah cukup. Janganlah letak sampai 3-4 ketul. Tak perlu letak banyak-banyak pun. Sikit je. Optional pun. Sebab kadang-kadang Cik Nom pun tak letak. Untuk rasa pedas sikit, masukkan chili flakes, 1 sudu kecil. Nak pedas lagi boleh lebihkan. Ataupun potong je cili padi, masuk dalam kuah. Baru betul-betul pedas. Kacau dan bila kuah dah agak pekat sikit macam ni, masukkan hirisan cendawan. Pada waktu ni, boleh rasa ya masin ke tidak. Boleh adjust ikut cita rasa sendiri. Last kali, Cik Nom tambah susu full cream untuk lebih rasa berlemak. Lepas dah masuk cendawan tadi, memang Cik Nom tak akan masak lama sebab Cik Nom tak suka kalau cendawan tu terlebih masak layu sebab nanti kita nak bakar pula kan. Terus tutup api. Makaroni pun dah siap masak. Cik Nom akan tapis dan gaul sikit minyak zaitun, tak nak dia melekat. Air rebusan tu boleh tambah dalam kuah tomato untuk adjust kepekatan kuah. Sekarang, kita buat sos putih atau sos bechamel untuk dituang di bahagian atas. Sos putih ni akan bagi rasa lebih lah. Cara senang je. Cairkan butter dalam 2 hingga 3 sudu besar. Bila dah cair, tambah tepung gandum 2 sudu besar. Kacau sekejap. Masukkan susu full cream. Untuk resepi ni guna 2,5 cawan, tapi Cik Nom masuk 2 cawan dulu. Kita perlu masak api perlahan dan kacau sehingga pekat. Sebelum tu, tambah 1 sudu besar serbuk cheese parmesan. Dan juga 2 keping keju cheddar. Kalau tak nak letak keju cheddar, sebab rasa macam banyaknya cheese nak kena beli. Boleh lebihkan serbuk parmesan lagi. Tapi Cik Nom suka letak kepingan cheddar. Rasa macam lagi sedap untuk sos putih. Tambah setengah sudu kecil serbuk lada hitam. Boleh rasa kalau kurang masin, tambah garam sikit. Kalau tak perlu, skip je lah sebab keju tu semua dah ada rasa masin juga. Nampak tak? Bila dah mula pekat, boleh tutup api. Lagi setengah cawan susu tu boleh tambah kemudian sebab bila dah sejuk, sos putih akan jadi lebih pekat. Kalau kita nak terus guna masa panas-panas je, tuang je lah semua susu tu sekali. Okey, kuah atau gravy ni dah agak suam-suam sikit. Tak perlu panaskan, gaul je dengan makaroni. Gaul sekata. Kalau kering sangat, macam Cik Nom cakap tadi, boleh tuang sikit air rebusan pasta. Sebab tu jangan buang dulu ya air rebusan tu. Cik Nom akan guna bekas aluminium saiz 3 inci x 7 inci. Resepi ni akan dapat hasilkan 6 bekas ni semuanya. Ada penutup, jadi boleh simpan frozen. Senang. Cheese pula, kita akan gunakan parutan mozzarella, serbuk parmesan dan kalau suka, boleh letak aja kepingan cheddar dekat atas nak ganti mozzarella. Sendukkan sama rata ke dalam 6 bekas aluminium.
Bila dah siap bahagi kesemuanya, tabur sedikit dengan parmesan cheese. Dan kemudian tuang sos putih tadi. Sos putih pun kita kena pandai agak-agak lah nak bahagi sama rata supaya cukup. Sekarang tabur parutan cheese mozzarella. Mozzarella ni yang bertali nanti bila kita bakar. Tabur sikit lagi parmesan atas permukaan mozzarella. Dan taburan daun parsley kering untuk hiasan dan juga aroma. Last sekali, Cik Nom hias dengan irisan capsicum. Menariklah sikit. Okey, dah siap. Kalau nak simpan frozen, inilah masanya. Tutup kemas dan boleh masuk dalam peti beku. Kalau nak makan sekarang, kita bakar dalam oven suhu 200 darjah Celsius. Cik Nom bakar dalam 15 minit macam tu atau sampai permukaan tu sedikit perang. Okey, mozzarella bakar cheese leleh kita dah siap. Boleh makan masa panas-panas lagi, memang sedap. Dan waktu panas ni agak cair. Kalau dah sejuk sikit, lebih kemaslah kalau nak potong. Sekian dari Cik Nom untuk kali ni. Selamat mencuba dan jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye!